Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kenal bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, identiti lelaki yang menawarkan 5 juta ringgit untuk membunuh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dicekup di Kota Bahru. Yang mengejutkan kita, lelaki ini nanti kita akan dedahkan identitinya. Saudara-saudara sekalian, memang agak biadab dan kurang ajar kata netizen berkaitan dengan tindakan lelaki yang menularkan perkara ini di TikTok. Beliau menawarkan 5 juta ringgit untuk membunuh Perdana Menteri yang ke-10. Bayangkan betapa biadab dan kurang ajarnya perbuatan seperti itu. Pada pendapat saya dan para netizen yang lain, perbuatan ini memang tidak boleh diterima sama sekali. Perbuatan itu memang betul-betul sudah melampau dan memang patut ditahan dan diberikan hukuman yang setimpal. Karena kita risau dan takut nanti ianya akan jadi ikutan dan akan menjadi satu perbuatan yang menjadi kebiasaan. Kita ucapkan tahniah kepada polis Diraja Malaysia kerana telah pun berjaya mengesan lelaki yang melampau ini dan telah pun menahan beliau untuk siasatan lanjut. Ini beritanya, lelaki menawarkan 5 juta bunuh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kini dicekup di Kota Bahru, dipetik daripada majority.com. Hari ini, seorang lelaki yang berusia 34 tahun ditahan atas dakwaan ugutan bunuh terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui hantaran di media sosial. Beberapa hari yang lepas ditularkan bahawa lelaki tersebut telah menghantar ugutan ataupun tawaran ugutan tersebut melalui TikTok. Dan kalau kita fikir lelaki yang berusia 34 tahun ini sewajarnya sudah dewasa dan sudah matang untuk memikirkan apa natijah dan apa kesan perbuatan beliau itu terhadap Malaysia dan diri beliau sendiri. Jadi ada netizen kata, padan mukalah, terimalah hakikat dan hukuman yang setimpal dengan perbuatan kamu, kata mereka lagi. Apa pula pendapat anda sekalian? Dan ada juga yang menularkan dalam media sosial bertanya, apakah hukuman yang sepatutnya diberikan kepada lelaki yang kita kata biadab ini? Ada yang kata perlu diberi sebatan supaya menjadi teladan kepada orang lain dan menghindari perbuatan seperti itu. Apa pula pendapat anda? Ada juga yang memberikan cadangan, buang negara. Ada juga yang memberi cadangan, buang daerah, buang negeri dan sebagainya lah. Dan yang lebih lucu, ada yang mencadangkan, mengarahkan beliau mencuci tandas sepanjang hayat. Hukumannya supaya dia dapat bertaubat dan dapat muhasabah diri terhadap perbuatan beliau itu. Disahkan oleh Ketua Polis Negara, Tan Sri Razaruddin Hussein, beliau mengatakan individu terbabit ditahan pada Selasa, iaitu hari ini, kerana didakwa memuat naik video di TikTok dan menawarkan ganjaran 5 juta ringgit untuk membunuh Perdana Menteri dan barisan kabinetnya. Kayak juga orang ni ya. Bayangkan 5 juta ringgit itu bukan satu jumlah yang sedikit. Itu sangat banyak. Tapi perbuatan ini memang perbuatan yang cukup biadab. Dia ditahan di Jalan Padang Tembak, Kota Bahru, Kelantan. Suspek direman sehingga Jumaat untuk disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 katanya. Sementara itu, polis turut menahan seorang lagi lelaki berusia 37 tahun kerana menghina Yang di-Pertuan Agong di media sosial. Razaruddin berkata suspek ditahan di Kota Bahru kerana didakwa memuat naik ulasan yang berpotensi menimbulkan kemarahan dan penghinaan kepada mana-mana raja. Suspek direman sehingga Khamis dan kes itu disiasat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, katanya dalam kenyataan pada Selasa.
Kedua-dua kes itu disiasat oleh Unit Siasatan Khas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Kuala Lumpur, kata Razarudin lagi. Ketua Polis Negara juga telah pun menasihati semua orang atau orang ramai di Malaysia, khususnya para penduduk Malaysia, supaya tidak membuat spekulasi mengenai kes berkenan kerana ia boleh menjejaskan siasatan. Polis juga mengingatkan semua rakyat supaya peka dan prihatin terhadap isu sensitif di media sosial, terutama perkara yang boleh mengganggu ketenteraman dan keselamatan awam, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, saya bersetuju dengan peringatan daripada Ketua Polis Negara ini supaya semua rakyat Malaysia berhati-hati. Jangan kerana mahu tular dan menjadi TikToker yang banyak pengikut, anda sanggup membelakangkan keselamatan diri sendiri. Jangan sampai kerana gara-gara benci atau sesuatu yang tidak wajar, anda terlupa bahaya diri sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang hangat pada malam ini ialah berkaitan dengan sokongan yang telah diberikan kepada Anwar Ibrahim oleh ahli parlimen yang kelima daripada Parti Bersatu. Nampaknya seperti yang diramalkan oleh netizen dan penganalisis politik, tindakan Muhyiddin membuat U-turn semula untuk bertanding mempertahankan jawatan Presiden Parti Bersatu dilihat tidak berjaya mengukuhkan parti tersebut. Hal ini kerana walaupun mereka menjangkakan domino ataupun rentetan menyokong Anwar Ibrahim akan terhenti selepas Perhimpunan Agung Bersatu pada minggu yang lepas, nampaknya ianya tidak berjaya langsung. Bahkan ahli parlimen daripada Parti Bersatu kini lebih berani menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Ada netizen dan penganalisis politik yang mengatakan bahawa ianya adalah tindakan yang benar-benar sudah terdesak dan mahu supaya Perikatan Nasional khususnya Bersatu membuat tindakan lanjut, membuat MOU dengan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Ini dilihat apabila mereka berani sekarang. Kalau sebelum ini pada asalnya ketika Kuala Kangsar menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim, apa yang berlaku, mereka hanya membuat siaran secara Facebook dan selepas itu media, selepas itu melalui sidang media. Namun demikian kali ini lain daripada yang lain dan lebih berani ialah mereka menyatakan ahli parlimen daripada Bersatu yang mengumumkan sokongan kepada Anwar Ibrahim sebentar tadi daripada Bukit Gantang menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim melalui sidang parlimen. Ini tentu memberikan kejutan yang lebih besar, tamparan yang lebih perit, tamparan yang lebih sakit kepada Muhyiddin Yassin selaku Presiden Parti Bersatu kerana ianya bukan dibuat di sidang media, di Facebook maupun mana-mana TikTok ataupun mana-mana media sosial, tetapi dinyatakan di parlimen. Bayangkan orang menonton secara live, bahkan ianya pula disertai oleh ahli parlimen yang lain. Selain daripada itu, yang lebih menyakitkan lagi Parti Bersatu, sakitnya tuh di sini kata lagu itu, ialah apabila ahli parlimen ini mengambil kesempatan mengajak bukan sekadar dua orang bekas Perdana Menteri, iaitu Muhyiddin dan juga Ismail Sabri Yaakob, supaya menyokong Anwar Ibrahim. Dia mengambil kesempatan untuk mengajak dua bekas Perdana Menteri ini, iaitu Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob, supaya menyokong Anwar Ibrahim dan melihat bersama-sama. Dia ada kerinduan untuk melihat dua orang pribadi ini bergabung menyokong Anwar Ibrahim dan mau melihat negara Malaysia yang tercinta ini dipacu ke arah kemajuan yang lebih mapan dan lebih hebat lagi. Saya percaya kalau tiga pribadi ini bergabung sama-sama melupakan agenda pribadi,
pasti Malaysia ini akan menjadi lebih hebat. Lupakan dulu agenda pribadi, lupakan dulu agenda parti politik, lupakan dahulu kepentingan dan kuasa pribadi. Kata pepatah dia, buang yang keruh, ambil yang jernih. Pastilah, tunggulah sehingga PRU 16 nanti, barulah timbulkan semula keinginan untuk mempunyai kuasa tersebut. Pasti ianya akan berhasil. Dan yang lebih menarik lagi, bayangkan keberanian ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim ini secara berterus terang di dalam Dewan Parlimen itu. Beliau kata dia mengajak ahli parlimen daripada Parti Bersatu, daripada Perikatan Nasional, supaya sama-sama menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan menariknya, apa yang menarik dilihat oleh penganalisis politik khususnya seperti Sabudin.com ialah apabila dia dapat melihat tindakan Parti Bersatu dan Perikatan Nasional, Parti Bersatu lah, yaitu membuat baia ataupun perjanjian taat setia kepada Parti Bersatu dan sokongan kepada Parti Perikatan Nasional, nampaknya tidak berjaya, kata penganalisis politik. Dan sudah dijangka, apapun perjanjian yang mau dibuat, kalau dah berniat untuk mau melanggar, ianya tidak akan ada apa-apa kesan. Senang saja. Contoh yang paling mudah apabila Zuraida Kamarudin telah pun kalah di dalam saman oleh PKR. Nilainya bukan kecil, 10 juta. Tapi dilanggar juga kan? Akhirnya kalah juga dia di mahkamah dan diarah untuk membayar 10 juta kepada parti PKR yang telah dikhianati oleh Zuraida Kamarudin. Kalau 10 juta pun sanggup dilanggar, apakah pula sekadar baia, kata penganalisis politik dan netizen. Mereka kata itu bukan satu perkara yang menakutkan. Dan saya sebenarnya ingin memberikan kredit kepada 5 ahli parlimen daripada Parti Bersatu yang telah pun menyatakan dengan berani menyokong Anwar Ibrahim, khususnya kepada parti ahli parlimen Bukit Gantang ini, yang mana berani membuat kenyataan bukan sekadar di media sosial, bukan sekadar di kenyataan media, tetapi di parlimen. Bayangkan itu memerlukan kekuatan sepenuhnya untuk membuat demikian. Kenapa saya ingin memberikan kredit? Kerana beliau membelakangi diri sendiri, membelakangi kepentingan diri sendiri. Beliau mementingkan kepentingan rakyat yang diwakili oleh beliau, mementingkan pengundi yang berada di Parlimen Bukit Gantang. Beliau lebih mementingkan mereka, dan pastinya saya yakin 5 orang ahli parlimen ini sukar untuk mendapat tempat semula dicalonkan dalam PRU 16 akan datang. Tidak mustahil, tetapi sangat sukar untuk mereka dapat slot, dapat dicalonkan sekali lagi. Itu risikonya, tapi mereka sanggup menerima risiko itu, mengambil risiko itu semata-mata untuk memastikan kawasan parlimen mereka dapat dibela, khususnya untuk kemajuan, dan tidak akan tertinggal daripada kemajuan. Itulah sebabnya kita lihat dan kita harus memberikan pujian kepada mereka ini. Dan harus diingat, mereka tidak lompat parti. Mereka hanya menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim semata-mata untuk mendapatkan peruntukan daripada kerajaan. Dan mereka sudah boring lah, tidak mau bertelagah lagi lah. Mereka kata, nantilah, tunggu dulu PRU, barulah masanya untuk bertelaga, masanya untuk menyatakan kekuatan mereka dari segi politik. Jadi bukankah itu sesuatu perkara yang baik? Tapi yang lebih menarik lagi ialah sejauh mana 5 ahli parlimen ini tidak bertambah lagi bilangannya. Kerana netizen dan penganalisis politik meramalkan akan ada sekurang-kurangnya 10 lagi ahli parlimen yang akan menyokong Anwar Ibrahim. Persoalannya sekarang siapa? Dan yang lebih menarik lagi, kononnya kabar angin yang tersebar di media sosial menyatakan sebelum ini ada ahli parlimen PAS yang mungkin akan menyokong Anwar Ibrahim juga. Siapa orangnya? Kita tunggulah nanti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.